اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama kembali slot talaki Safinatun Najah. Dan Mani FM live dalam FB Mani FM. Slot talaki Safinatun Najah. Jadi sidang pendengar boleh share daripada FB Mani FM slot talaki Safinatun Najah. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini, slot yang ke-13, akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Pembicaraan rukun iman yang ke-6 mengguna pakar kitab Safinatun Najah, edisi yang jawinya muka surat 2 baris bawah sekali. Jadi pembicaraan rukun iman yang ke-6 ini masuk slot yang ke-13. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi kalau edisi Jawi ni terjemahan dia di bawah. Dan ke-6 daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik adalah takdir Allah. Baik ni beriman seseorang, melakukan ketaatan seseorang, takdir Allah. Dan jahat takdir Allah Subhanahu wa taala, kufur seseorang, melakukan maksiat seseorang adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik dan jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni daripada kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah, sifat ilmu Allah yang dipanggil qada. Dan daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah, dia panggil qadar. Jadi rukun iman yang ke-6 keluar 2 pegangan. Beriman sekalian perkara baik dan jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala, satu. Yang kedua, beriman sekian perkara baik dan jahat daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembicaraan sekarang masih lagi membicarakan pegangan yang pertama daripada 2 pegangan pada rukun yang ke-6, iaitu qada Allah Subhanahu wa taala, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembicaraan qada ni membicarakan berkaitan dengan perkara jahat. Kufur dan maksiat seseorang adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perkara jahat ni datang daripada qada dan qadar Allah. Tiap-tiap slot saya akan mengulangilah. Sebab perkara jahat, kufur dan maksiat
adalah datang daripada qada dan qadar Allah adalah tajuk rukun iman yang keenam. Tajuk rukun iman yang keenam. Jadi, tiap-tiap selok, tiap-tiap minggu, saya akan mengulangi perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah ini ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian slot yang terdahulu, slot yang ke-12, saya datangkan dalil adab percakapan yang mana pegangan jelas baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah. Tetapi dari segi adab percakapan, yang baik daripada Allah, yang buruk, yang jahat datang daripada diri hamba sendiri. Itu adab percakapan. Pegangan rukun iman ke-6, adab percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk, yang jahat datang daripada diri hamba sendiri. Jadi selok minggu lepas saya datangkan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hak berkaitan dengan adab percakapan. Contohnya hak selok minggu lepasnya surah An-Nisa ayat yang ke-78 dan surah An-Nisa ayat yang ke-79. Kemudian surah Al-Kahfi ayat yang ke-79, surah Al-Kahfi ayat yang ke-82. Kemudian saya pergi kepada dalam surah Syu'ara ayat yang ke-78 sampai ke-80. Kemudian saya pergi kepada suratul Jin ayat yang ke-10. Hak berkaitan dengan dalil adab percakapan. Yang mana perkara yang buruk, perkara jahat tidak disandarkan kepada qada dan qadar Allah, nisbah percakapan. Yang baik daripada Allah, yang buruk, yang jahat datang daripada diri hamba sendiri. Kemudian insya-Allah untuk slot yang ke-13 ini saya akan membicarakan berkaitan dengan apakah hukum apabila seseorang menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hukum seseorang menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar Allah pada percakapan. Menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar Allah pada percakapan tidak diharuskan pada syarak. Haram hukumnya menyandarkan kejahatan dan keburukan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarak tidak membenarkan, syarak tidak mengharuskan, syarak mengharamkan menyandar perkara yang buruk, perkara yang jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang mula-mula menyandar kejahatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Azazil, iblis laknatullah, yang menyandarkan kesesatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azazil dimenyandarkan kesesatannya kepada qada dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan perkataan Azazil.
Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah Ta'ala menghikayatkan kata-kata Azazil. Qala rabbi bima aghwaytani. Dalam surah Hijr ayat yang ke-39. Satu laginya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-16. Surah Hijr ayat ke-79 saya baca tadi. Surah Al-A'raf ayat yang ke-16. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dua ayat ni menghikayatkan Azazil menyandarkan kesesatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menyandarkan kejahatan kepada Allah mula-mulanya adalah Azazil. Qala rabbi bima aghwaytani. Kata Azazil, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan aku sesat. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan aku sesat. Jadi Azazil menyandarkan kesesatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menyandarkan kejahatan kepada Allah, dia meniru kata-kata Azazil, iblis laknatullah. Hukumnya adalah haram. Saya pernah dengar ada ustaz yang berkata, betul lah, Azazil ni dia menyandar kesesatannya kepada Allah. Tapi Azazil mengetahui bahawa pada hakikinya memanglah kesesatannya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana pula dengan orang yang anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil ni kita maklumlah, kerana kesombongannya, keangkuhannya, diperintahkan sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam hanya sekali sahaja. Dengan kerana keangkuhan, kesombongan, Azazil enggan. Anak cucu Nabi Adam, ummah Nabi SAW, tiap-tiap rakaat sujudnya 2 kali. Menangis iblis dan syaitan apabila ummah Nabi SAW sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Azazil hanya diperintah sujud sekali sahaja, tunduk hormat kepada Nabi Adam AS, kerana kesombongan, keangkuhan, dia enggan. Kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu Nabi Adam, ummah Nabi SAW, tiap-tiap rakaat sujud 2 kali. Tapi malangnya, kalaulah anak cucu Nabi Adam AS, ummah Nabi SAW, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat, tetapi dengan kejahilannya, tidak mengetahui dan tidak berpegang perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun iman yang ke-6 tidak lengkap. Orang yang tidak beriman perkara jahat qada dan qadar Allah, orang ni tidak ada ma'rifatullah, kewajipan permulaan dalam agama. Walaupun sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Azazil kerana kesombongan enggan sujud sekali. Tapi Azazil mengetahui memang pada hakikinya kesesatannya datang daripada Allah. Tapi kesalahannya kerana menyandarkan kesesatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya akan bicaralah hukum menyandarkan kesesatan kepada Allah. Haram. Dan ada sampai peringkat boleh menyebabkan jadi kufur, aliyazabillah. Seseorang yang menyandarkan kejahatan, keburukan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala hukumnya adalah haram. Sebaliknya, orang yang dengan kejahilan tidak berpegang perkara jahat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan setakat berdosa besar, bahkan khilaf pada kafir. Orang yang menyandarkan kejahatan, keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haram, berdosa. Tetapi ia pasti berpegang perkara jahat, perkara buruk yang disandar kepada Allah dari segi percakapan yang hukumnya haram, pasti ia berpegang di akidah. Apa yang dicakap tadi, perkara jahat, perkara buruk, datang dari qada dan qadar Allah. Pegangannya betul. Tapi percakapan dia yang salah. Percakapan dia berdosa. Sebaliknya, seseorang dengan kejahilan tidak berpegang perkara jahat, perkara buruk, datang dari qada dan qadar Allah, itu salah pegangan. Yang khilaf ulama, orang yang berpegang perkara jahat, bukan datang dari qada Allah ni, dosa besar ataupun kafir, tidak sah iman dia. Jadi berat lagi orang yang tidak berpegang perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas pandang yang menyatakan dosa besar, tak dihukumkan kafir, iman masih lagi sah, sembahyang puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berat lagi mereka yang berpegang perkara jahat, bukan datang dari qada dan qadar Allah, nak banding dengan orang yang menyandarkan kejahatan dan keburukan kepada qada dan qadar Allah. Tetapi orang yang menyandarkan kejahatan dan keburukan kepada qada dan qadar Allah ni haram. Tetapi pergangannya masih lagi betul. Hak berdosa di sebuah percakapan berdosa lah. Ini kena ambil perhatian mulai. Kemudian saya sebut tadi Azazil menyandarkan kesesatannya kepada Allah, dan golongan yang mudah-mudah menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar Allah, di antaranya menjadi ciri-ciri kepada golongan Jabariyah. Di antara ciri, bukanlah bererti orang yang menyandarkan kejahatan dan keburukan kepada qada dan qadar Allah itu Jabariyah. Sebab Jabariyah terpesongnya dalam pembicaraan lain. Jabariyah terpesong dalam pembicaraan ikhtiar, kedudukan ikhtiar dan usaha seseorang hamba. Jadi pada kesesatannya pada perkara lain. Tetapi di antara ciri perangai Jabariyah ini, suka menyandarkan kejahatan dan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhalusi lagi hak berkaitan dengan menyandarkan kejahatan dan keburukan. Jadi sebelum pergi kepada hak kejahatan. Kejahatan ni kufur dan maksiyah. Sebelum pergi kepada kejahatan, kufur dan maksiyah, kita pergi dulu kepada hak ringan sedikit lah. Bukan maksiyah, bukan kekufuran. Pergi kepada perkara yang tidak elok. Perkara buruk kepada perkara buruk ataupun perkara yang tidak elok. Tetapi perkara tersebut taklah sampai ke termasuk dalam perkara maksiyah. Jadi perkara jahat, kufur dan maksiyah, kita akan bicara semula insya-Allah. Kita turun sedikit. Perkara ni bukan perkara jahat, bukan perkara maksiyah, tetapi perkara yang buruk. Perkara yang tak comel kita kata. Perkara yang buruk, perkara yang tak comel. Walaupun tidak maksiyah. Mana apa ni? Perkara yang buruk, perkara yang satu kekurangan lah kita kata. Perkara buruk ke, perkara yang kekurangan ke, yang tak elok lah. Mana contoh? Ini contoh.
Lepas tu, bandingkanlah yang lain. Contohnya, kemalasan. Malah. Jadi, malah ni, dia tidak ada sebarang tanggungjawab. Dia malah cara dia. Dia tak ada tanggungjawab. Belum berkeluarga. Tapi, malah dianya, tidur, bangun gitu je. Lapar, bangun makan. Lepas tu sambung tidur. Malah. Berdosa ke tak? Berdosa apanya? Dia tidak ada tanggungjawab. Lepas tu dia makan tu. Dia makan hak mak ayah dia. Dah mak ayah dia marah tu. Beleber tu. Marah, beleber. Tapi mak ayah dia masih lagi halalkan dia makan. Kalau mak ayah tu tidak halalkan. Tu kena cari kerja lah. Mak ayah dia beleber pun halal. Hak dia makan minum tu. Jadi mak ayah ni beleber nasihat. Dia malah. Dia malah. Maksiat. Tidak maksiat. Tetapi satu keburukan. Satu kekurangan. Satu benda yang tak baik. Walaupun tidak maksiat. Sekalipun tidak maksiat. Apabila dinasihati. Kenapa kamu ni seorang? Malah. Hak abang-abang, hak kakak-kakak tu tak ada perangai macam kamu ni. Pemalah. Tiba-tiba, mak hak ayah. Saya ni malah ni qada, hukumnya haram. Dia malah tu tak berdosa sebab dia tak tanggungjawab. Tiba-tiba, hak tak berdosa malah dia tu. Kerana sentiasa beleber lah. Sentiasa dimarahi oleh ibu dan ayah. Dia pun sebut malah dia tu adalah qada dan qada Allah ma ayah. Kalau Tuhan tak qadakan malah tak jadi malah saya ni. Malah saya ni qada Allah Ta'ala. Hukumnya adalah haram. Menyandarkan keburukan, kekurangan, perkara yang tak elok kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun perkara tersebut bukan satu perkara yang berdosa. Bukan satu perkara yang maksiat sekalipun. Kita ni jenis kerja kita ni jenis orang panggil tidak cermat. Tidak cermat. Tak cermat mana apa kita ni jenis kalau cakap Terengganu dipanggil jenis terbolah. Jenis kelang kabut. Jenis kelang kabut, peseng. Jadi apabila ditegur oleh orang, kerja gak molek, jangan duk kelang kabut gitu. Kerja beraluh. Kerja secara berhati-hati. Kerja secara kelang kabut tu, takkan jadi molek kerja tu. Takkan jadi molek. Main kerja hok jenis peseng, terbolah ni. Saya ni terbolah gini cara saya kerja ni. Qada haram. Menyandarkan keburukan, kekurangan, perintah elok kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perkara yang tidak berdosa. Perkara yang bukan maksiat. Perkara yang buruk, yang tak elok. Jangan sesekali sandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan, ini syarat ni. Jaganya adab. Sehingga kan, benda yang khasisah. Benda yang huduh. Benda yang hidup. Bukan benda tu ada hukum. Sebab kita maklumlah, hukum ni tidak kena atas sesuatu benda. Hukum ni kena kepada af'alul mukallafin. Kena kepada perbuatan orang yang mukallaf, orang yang baligh serta berakal. Hukum tidak kena kepada diri sesuatu benda. Kena kepada perbuatan seseorang mukallaf. Mana benda yang hina? Contoh dalam kitab, anjing, babi, contohnya. Anjing, babi. Kalau ditanya oleh seseorang, anjing dan babi ni,
Yalah, dia binatang yang huduh. Yang mana anjing dan babi ni digunakan sebagai ayat untuk memaki orang. Ayat nak maki orang kau, anjing kamu, babi kamu. Itu contoh. Sebab apa? Digunakan anjing dan babi. Sebab binatang yang hina, anjing dan babi. Jadi apabila ditanya oleh seseorang, anjing dan babi ni siapa yang jadikan? Anjing dan babi ni siapa yang jadikan? Memanglah Allah yang jadikan. Tidak ada satu kilang pun yang boleh menjadikan anjing. Tidak ada satu kilang pun boleh menjadikan babi. Tetapi walaupun hakiki sebenar-benarnya kita memang berpegang sekalian yang ada atas muka bumi ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila ditanya siapa yang menjadikan anjing dan babi, ditanya tu secara totok, dia panggil secara direct. Anjing siapa yang jadikan? Babi siapa yang jadikan? Ditanya tu secara totok, secara direct, secara langsung. Kita kena jawab secara umum. Jangan jawab secara khusus bagaimana pertanyaan tu. Siapa yang buat anjing? Siapa yang buat babi tu tanya khusus. Tapi kita kena jawab secara umum. Umumnya macam mana? Sekalian binatang yang ada atas muka bumi ni Allah yang jadikan. Jadi sekalian tadi ni termasuklah anjing dan babi. Jadi maknanya walaupun anjing dan babi ni ini bukan perbuatan mukallaf, ini satu benda yang dijadikan oleh Allah, tapi benda ni benda yang hina benda ni. Maka beradabnya kita sampai ke walaupun tanya tu tanya secara terus, secara direct, anjing siapa yang jadikan? Babi siapa yang jadikan? Kita tak boleh jawab dengan secara direct. Anjing tu Allah yang jadikan. Babi tu Allah yang jadikan. Tak boleh jawab seumpama tu. Haram kita jawab secara direct. Sebaliknya walaupun soalan tu secara direct, secara langsung menyebut anjing dan babi, kita kena jawab secara umum. Sekalian binatang yang ada adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beradab. Dalam kitab, kera tu siapa yang jadikan? Sekalian binatang yang ada adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ni. Ini beradab. Walaupun benda tu tak ada sebarang kesalahan, tapi benda yang buruk, jangan sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan, siapa yang jadikan? Makhluk Allah lah syaitan. Ni siapa yang jadikan laginya? Syaitan siapa yang jadikan? Semua yang ada adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil apa? Beradab. Mana jangan sesekali menyandarkan satu benda yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun benda tu bukan benda yang jahat, benda yang berdosa sekalipun. Melainkan kita boleh menyandarkan kepada Allah, termasuk perkara yang keji, perkara yang buruk, perkara yang kurang, perkara yang tak elok, dan juga perkara yang jahat, kufur dan maksiat kepada qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah fi maqamit ta'lim, pada tempat mengajar. Sahajalah kita dibenarkan menyandarkan keburukan dan kejahatan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala fi maqamit ta'lim, pada tempat mengajar sahaja. Contoh ni sekarang Selot Talaki Safinatun Najah sedang membicarakan berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Perkara jahat pun qada dan qadar Allah. Maka saya mengajar ni kena sebut derek-derek lah.
Bukan kata perkara buruk, perkara yang kurang, perkara yang tak elok. Bukan perkara jahat pun. Kufur dan maksiat. Qada dan qadar Allah. Hak tu tajuk rukun nikmat ke-6. Yang saya mulai pada tiap-tiap selok ni. Perkara jahat, kufur, maksiat, qada dan qadar. Perkara jahat, kufur, maksiat, qada dan qadar. Tu, ini fi maqamit ta'lim. Pada tempat mengajar. Mengajar ni bukan hanya kata ada kitab di hadapan sahaja. Bukan kata mengajar ni hanya di meja masjid dan surau. Bukan ketika kita nak mengajar anak isteri kita. Tu fi maqamit ta'lim lah tu. Ketika kita mengajar anak isteri kita. Tu panggil apa? Fi maqamit ta'lim, pada ketika mengajar. Maka syarat membenarkan kita menyandarkan kepada qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada maqam mengajar sahaja. Tapi pada maqam mengajar sekalipun, bukan semestinya boleh menyandarkan keburukan dan kejahatan kepada qada dan qadar. Mengajar apa? Mengajar bab pegangan, bab qada dan qadar. Kalau kita sedang mengajar, tapi bukan mengajar bab pegangan. Kita mengajarlah ilmu apa pun, tapi bukan pembicaraan bab qada dan qadar. Baik dan jahat datang daripada Allah. Kita mengajar satu-satu ilmu, kita pun tersilap dalam mengajar. Diperbetulkan kesilapan. Kita berkata, hak saya silap tadi tu qada dan qadar. Tak boleh. Saya sedang mengajar sekarang. Bukan mengajar dalam bab akidah. Bukan mengajar dalam bab qada dan qadar baik dan jahat tu. Mengajar perkara lain. Kita ada kesilapan kerana kekurangan kitanya. Kita nak menyandarkan bila ditegur kesilapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Walaupun ketika kita sedang mengajar. Kerana kita bukan mengajar pembicaraan berkaitan dengan pegangan. Kalau kita nak pergi pada pembicaraan pegangan, walaupun tajuk asalnya kita bicara ilmu lain, bicara ilmu fiqh ke, bicara ilmu tasawuf ke, kita pun menyentuh bab pegangan, menyentuh bab qada dan qadar. Kita bolehlah menyebut perkara jahat, perkara buruk datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pergi kepada hak perkara jahat. Hak perkara jahat. Kufur dan maksiat. Tidak harus, yakni haram menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah. Walaupun perkara jahat tersebut belum lagi dikerjakan. Walaupun perkara jahat tersebut belum lagi dikerjakan. Orang tanya kita, ada satu perkara maksiat. Ada satu perkara maksiat. Ada di satu tempat. Orang tanya, kamu nak pergi tak ke tempat maksiat tersebut? Tapi belum pergi lagi ni. Kamu nak pergi ke tak? Dia pun, kalulah Allah takdirkan berada di tempat tersebut, maka akan beradalah di tempat tersebut. Siapa kita yang boleh lari daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi tempat tersebut tu tempat maksiat. Tapi dia belum lagi pergi. Dia belum buat lagi perkara maksiat. Tapi dia sandar dah kepada Allah. Macam mana nak pergi dah ke tempat maksiat? Tak tahulah. Tetapi kalau Allah Ta'ala terus takdirkan pada azal akan berada di tempat tersebut, maka akan beradalah di tempat tersebut. Siapa kita yang nak lari daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi, belum lagi buat maksiat. Tetapi sudah disandarkan kepada qada dan qada Allah. Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Walaupun maksiat tersebut belum lagi dikerjakan sekalipun. Sama telah perkara maksiat telah dikerjakan. Kenapa kamu ni semayangnya tidak?
tutup aurahnya tidak. Nak buat macam mana? Tak semayang ni, qada qada. Tutup aurah ni, tak tutup aurah ni, dedah aurah ni qada dan qadar. Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Dia menyandarkan kejahatan pada qada dan qadar, hukumnya haram. Seperti dia nak mengelak daripada hukuman, seperti dia nak nampak dia tak jahat sangatlah dok semayang tu. Mana tak salah sangatlah dia tidak tutup aurah. Nak jadi tak jahat sangat padahal dok semayang. Meruntuhkan agama. Tapi nampaklah dia tu derhaka pada Allah kerana tidak tutup aurah. Dia pun sandar kepada qada dan qadar. Hukumnya adalah haram, dosa besar. Sehingga kan, kalau menyandarkan perkara jahat tadi kepada qada dan qadar dengan tujuan untuk menghalalkan. Kamu ni tak semayang ni kenapa? Qada qadar. Maka tak semayang ni haruslah sebab qada qadar. Dia nak mengharuskan perkara yang haram, ijma' ulama' tinggal semayang. Maka murtad orang ni wal iyazabillah. Kenapa kamu ni berjudi, berzina ni? Berjudi, berzina ni qada qadar. Haram hukumnya. Menyandarkan kepada qada qadar, berjudi dia tu, berzina dia tu. Haram, dosa besar. Kalau sampai peringkat dia nak menghalalkan berjudi dia, nak menghalalkan berzina dia sebab qada dan qadar Allah, murtad orang ni wal iyazabillah. Ataupun dia dengan kosak untuk menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sentiasa ditegur, sentiasa dinasihati kerana melakukan perkara yang jahat, akhirnya kamu duduk tegur-tegur, duduk nasihat-nasihat ni. Kamu duduk marah-marah ni. Buat perkara yang jahat ni. Yang kamu duduk tegur, kamu duduk nasihat, kamu duduk marah ni akan perkara jahat yang dilakukan ni. Mari mana sebenarnya? Mari dari Allah Ta'ala. Marah pada Allah Ta'ala lah. Ni. Dia cakap tujuan untuk menghina Allah. Yang mentakdirkan kejahatan kepadanya. Hak ni pun jatuh murtad wali'azabillah. Ni kena hati-hati. Jangan sekali-kali menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar Allah. Nisbah percakapan. Contoh, dia melakukan kezaliman. Dia melakukan kezaliman. Ditugaskan untuk berkhidmat, menolong masyarakat, menyampaikan bantuan pada masyarakat daripada peruntukan kepunyaan rakyat, kepunyaan orang ramai. Kepunyaan kerajaan ni, kepunyaan rakyat, kepunyaan orang ramai. Tetapi dia sekat dengan kezaliman dia. Disekat. Kerana faktor nafsu dia. Walaupun seseorang tu sangat-sangat layak. Kategori yang sepatutnya menerima bantuan tadi, dialah hak paling utama kalau kategori tersebut. Tapi oleh kerana faktor nafsu, dilakukan kezaliman, disekat. Ini kezaliman dengan anak Adam ni. Bertaubah dengan Allah segera, minta maaf dengan orang yang dizalimi. Dosa anak Adam, menzalimi anak Adam, wa imma sembahyang, wa imma puasa Ramadan, wa imma haji mabrur sekalipun, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang pernah menzalimi seseorang anak Adam, kalau dia tidak minta maaf atas dunia, dia akan bayar dengan pahala di padang mahsyar. Akhirnya jadi muflih. Licin pahala dianya akan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala wa'liyazabillah. Dia melakukan kezaliman. Apabila diminta, ditanya kenapa? Kenapa dia tak dapat? Walau dia paling layak. Kenapa tak dapat? Kerana kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman tadi, qada qadar. Tuhan tak kedai dah kamu tak ada rezeki. Walau tu kezaliman dia. Dia menyandar pada qada dan qadar, haram, dosa besar. Bukan kalau nak menghalalkan kezaliman tersebut. Wali'azabillah, jadi kafir orang ni.
Pada ni. Yang peliknya pula ketika buat kebaikan. Kebaikan pun memang itu tugasnya. Dibayar gaji, dibayar elang untuk bertugas, berkhidmat kepada masyarakat, menggunakan duit kepunyaan rakyat masyarakat. Ketika dia buat kerja molek, sampaikan bantuan, ingat baik itu, aku yang beri ni. Aku ni, ingat baik. Kalau lain kali, kalau kamu bergam-gam, aku tak beri dah pada kamu. Oh, tang buat kerja molek, aku. Tang buat kerja zoling, takdir Allah, kamu tak ada rezeki. Hak ni. Sepatutnya yang baik, alhamdulillah. Rezeki daripada Allah. Saya ni hanya khidmat sahaja. Kamu memang berhak dapat bantuan ni. Ini semua rezeki daripada Allah. Perbanyakkan kesyukuran kepada Allah. Kalau baik tu sandar ke Tuhan. Lepas tu kalau zalim pula, jangan buat awal-awal. Gitu. Tiba-tiba hak baik, aku. Kalau tak ada aku, lama dah kamu ke bulu. Kalau buat zalim, disekat dengan kezaliman dianya, takdir Tuhan. Qada. Kamu tak ada rezeki dah tu. Pada ni. Dia menyandarkan kezaliman kepada qada dan qadar Allah. Hukumnya adalah haram, dosa besar. Kalau sahabat peringkat nak menghalalkan kezaliman yang telah dilakukan, murtad wani waliyazabillah. Kalau pernah melakukan kezaliman kerana dengan keangkuhan, kesombongan, diuji dengan pangkat dan kedudukan, bertaubat segera. Yang mana melakukan kezaliman kepada seseorang adalah dosa dengan Allah, berkait dengan anak Adam. Nak bertaubat, wajib kita minta maaf seorang-seorang. Kalau tak mau minta maaf pun tak apa, tapi bayar dengan pahala pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bayar dengan pahala, habis dah pahalanya. Tak selesai lagi bayar dosa kerana tak selesai lagi bayar pahala kerana menzalimi seseorang atas dunia. Maka dosa orang yang dizalimi akan diletak kepada catatan orang yang menzalimi. Apabila timbang saja berat kejahatan, neraka Allah Subhanahu wa taala wali'azabillah. Kalau pernah melakukan kezaliman, jangan sesekali melakukan kezaliman. Tambahan, kita hanya berkhidmat sahaja untuk menyempurnakan hak mereka-mereka yang berhak, rakyat, orang bawah yang susah, yang berhak. Jangan sesekali melakukan kezaliman dengan keangkuhan, dengan kuasa yang Allah Ta'ala uji sementara. Sekejap saja kekuasaan. Akhirnya kekuasaan tu bila-bila masa ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, perkara yang jahat, perkara maksiat, jangan sesekali sandar kepada qada dan qada Allah. Perkara yang buruk, perkara yang kurang, perkara yang kurang elok walaupun tidak maksiat, walaupun tidak berdosa pun, jangan sesekali sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni sebuah percakapan pegangan kita tetap dah sekalian perkara, sama ada perkara baik, iman dan ta'ah, sama ada perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan percakapan yang baik daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri hamba sendiri. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap datang daripada qada dan qada Allah. InsyaAllah di selok akan datang, saya akan sambung lagi pembicaraan berkaitan dengan perkara jahat. Datang dari qada dan qada Allah. Bila perkara jahat datang dari qada dan qada Allah, berarti qada Allah dan reda Allah tidak berlaziman di sisi ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah di selok akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin
warzuqna raqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.